Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang penonton sedang imam mata Allah SWT. Khair. Baik. Ini menunjukkan bahawa dunia itulah dia. Makamnya tidak sempurna. Nampak? Dunia tak sempurna. Jadi apa nak tengok? Apa nak tengok? Daripada perbincangan kita ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tes, okey? Okey dah, okey dah. Okey. Dia tadi kalau pakai whiteboard, kita tak boleh direct beginilah. Dia jadi kita nak pakai juga ni nak gunakan sistem ni. Nak matchkan kita punya kaedah ni, alat bantuan ni. Baik. Cukup sekali lagi 5 lapis. Benar Tuan Abdul Wafi. Bagi cukup dah 5 lapis. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, mari kita tengok contoh tadi. Bila kata pada makam dunia ni makhluk. Susah tak? Nampak tak susah kan? Inilah dunia, susah ni. Kejap jadi, kejap nampak, kejap tak nampak. Sebab dalam sepanjang pengajian ni, sidang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Bagus. Apa yang berlaku ni, sepanjang ni penyampaian, apa yang berlaku kejap padam, kejap off, kejap reconnect, kejap connect ni, macam itulah hati. Saya cakap terang ni yang mendengar ni. Kejap nampak Allah Ustaz, kejap tak nampak. Tadi baru dengar ceramah, lepas ceramah hilang balik apa yang mengajar tadi Ustaz. Line disconnected. Loading. Nampak tidak? Inilah dia punya realiti ni yang berlaku. Kita mengaji lama dah, tapi kenapa masih tidak nampak? Sebab kadang-kadang tak connected balik. Macam ni lah. Dia kejap terputus. Inilah yang berlaku dalam hidup kita. Sebab yang kita nak tengok ni adalah kebenaran. Gaib. Gaib ni dia tidak nampak depan mata. Dia perlukan kefahaman. Contoh macam line kita yang kita buat malam ni. Kita gunakan technical processor. Ada 3 alat ni. Ada yang tanya masa saya upload gambar tu, apa perisian pakai. Kita pakai OBS, kita pakai tab. Kita pakai kamera ni, benda dia ada dalam yang tak nampak. Line ni tak nampak. So kalau dia ada problem, kita kena reset, kita kena start. Melainkan kalau kita betul-betul tim yang memang bawa semua alat, kita pada ada test and error dulu. Tapi nak bagi tahunya, itulah contoh kehidupan yang berlakunya terhijab. Dia akan reconnect balik. Baru nak tahu dia connect. Reconnect. Itu yang berlaku dia. Nampak? InsyaAllah moga tiada loading lagi. Inilah yang berlaku pada hati. Ini, malam ni saya nak cerita tentang kebenaran. Nak tengok pada dunia ni sifat ni. Bukan tengok dunia tau. Sidang penonton, sedang imam mata Allah SWT. Kita nak tengok sifat ni. Bukan tengok dunia. Nak tengok susah tak susah tengok lagi. Sebab ada orang yang dah ngaji dia gaduh lagi. Makna dia reconnection. Dia tengah loading. Sebab sekarang ni kita nak tengok sifat yang gaib ni. Gaib. Tak nampak. Dunia nampak. Contoh. Saya ambil contoh satu. Kita ambil daripada apa hadis Nabi kata. Inna likulli umatin fitnah wa fitnah umati al-mal. Baik. Ambil mal. Harta. Bila sebut harta. Yang nampak ni harta. Sifat tak nampak lagi. Sifat gaib lagi. Ini yang kita nampak. Ini kita panggil front line kita. Ini front line kita ni. Ini harian. Ni harian. Kita akan nampak harian. Bila kata harta ni, sifat harta, kalau tengok pada dunia, tak sempurna. Kalau tengok pada sifat harta, pada dunia tak sempurna. Penipu. Tapi kita tak nampak. Kita dah nampak sifat yang ni. Yang ni. Apa sifat yang kita nak masukkan kat sini? Sifat kaya. Ni.
Sifat kaya ni. Sifat kaya tak nampak. Sifat kaya tak nampak. Yang ada itu simbol. Simbol kaya itu kereta. Yang nampak sekarang ni, itu kereta. Kereta, rumah. Bukan kaya. Nak tengok ni pun dah mengaji. Sampai nak kena uji. Sampai, ya Allah, kena hilang semua baru nampak. Nampak? Contoh ni, sifat kaya. Apa kata Allah tadi? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Iqra' bismi rabb. Ni ayat ni. Saya akan selalu ulang-ulang perkataan ini. Iqra' bismi rabb. Iqra' bismi rabb. Tengoklah dunia dengan sifat siapa? Tengok dunia dengan sifat siapa sepatutnya? Sifat makhluk atau sifat khalik? Berapa ramai yang boleh alihkan sifat kepada sifatnya sepatutnya yang kita bermula tiada? Itunya ramai mengada-ngada tu. Bila lain putus dia mula mengada-ngada. Alah ustaz, putus ustaz. Dan memang kita asal tak ada pun. Kira okey lah ni Allah bagi ada mengaji. Memang bila tak ada bising. Bila Allah uji tak ada sikit bising. Tak ada suami bising. Tak ada itu bising. Bila ada pun bising, tak ada pun bising. Sebab masih nampak sifat makhluk. Sifat makhluk bersifat tiada. Sebab tu mengada-ngada. Orang yang tidak meletakkan sifat kepada sifat asal, yakni asal dunia ni tiada. Asal dunia ni tiada. Bukan sekadar makhluk tapi bersifat tiada. Ni kalau nanti kita masuklah pengajian hakikatnya ada nanti. Belum sampai masa ni lagi. Cuma saya nak bagi tahu kaitan dia. Jadi, sifat kaya bukan pada dunia. Tapi Allah uji. Allah uji ada harta. Itu Allah kata sebagai ujian. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunia. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunia. Nampak tidak? Mengada-ngada. Sebab asal harta tiada, asal makhluk tiada, asal dunia tiada. Jadi yang kita kena tengok sifat siapa. Kalau sifat dunia itu tak sempurna. Kalau sifat dunia itu tiada. Jadi yang kita tengok sebenarnya sifat siapa? Ni, kaya. Kita tengok sifat kaya, tapi kaya ni bukan pada harta. Dia akan naik lagi perbincangan. Asma. Jadilah yang maha kaya. Bila kata yang maha kaya tidak habis di sini. Dia akan naik lagi terus. Ini menaik walaupun saya tulis ke bawah macam ni. Itu naik kepada Ismul Azim. Allah. Ini nama balik pada Allah. Yang maha kaya tu Allah. Sebab itu kalau perbincangan asma tu Allah. Dan semuanya menjurus ke begitu. Menjurus kepada Allah. Ini panggil Ismul Azim. Yang maha kaya Allah. Yang maha kuat Allah. Dia tidak boleh lari. Nampak? Maka perjalanannya begitu. Nak buka ni berapa lapis? Yang mana? Okey, baik. Daripada Allah, tengok. Saya tulis balik ke bawah. Saya turun ke bawah balik. Saya turun ke bawah balik. Bila kata Allah, itu keluar dia asma. Asma. Ini nama-nama yang terpuji. Asma. Apa nama-nama terpuji? Itulah 99. Yang mana asma ini bukan nama kita. Tetapi itu adalah nama Allah yang bermula dengan tadi Ar-Rahman. Ar-Rahim. Baik. Ini kita nampak. Oh ya betul Ustaz. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ngajar Asmaul Husna. Sikit-sikit sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Sikit-sikit sebut Al-Bari. Sikit-sikit sebut Al-Mutakabbir. Sebut boleh lah. Tengok nampak tidak? Sebab apa? Dia akan pergi pada sifat.
Bila sifat, dia akan jadi terus sayang ni. Contoh, Rahman ni pemurah, pengasih. Ini sifat. Ada yang maha tidak kat sini? Tak ada dah yang maha kat sini. Sini yang maha. Dia akan naik, bila kalau naik kepada asma, dia akan jadi yang maha. Kita sebut yang maha, ya Rahman, ya Rahim. Tapi bila pergi kepada sifat, pemurah, pengasih, kita bubuh kat aku. Ni kat mana ni? Dekat aku. Jadi masalah ni. Terus nampak diri. Akulah pengasih. Akulah penyayang. Tu jadi mengada. Itu yang mengagam tu. Mengagam. Sepatutnya bukan aku bawah ni. Patutnya aku ni dah tiada. Dia akan jadi apa bawah ni? Af'al. Patutnya af'al saja. Yakni, inilah kita namakan hamba. Makam kita kat sini. Kita hanya berbuat ataupun dipanggil melakukan amal ataupun melakukan perbuatan penyayang. Nampak tu? Ini tak nampak kita tahu. Nampak jadi. Kalau tak nampak lagi tak tahulah. Melakukan, bukan mengakui. Yang kita buat selama ini, mengakui. Mengakui kasih sayang itu aku. Ini yang berlaku. Menakluki suami. Buat tidak. Sayang nak. Tapi buat tak ada. Suami balik muncul. Bergaduh, berebut. Nampak? Nampak tidak? Jadi, nampak? Daripada atas tadi, patut daripada Allah. Allah akan keluar asma. Ini semua gaib ni. Ini semua gaib. Ini semua gaib ni. Tak nampak? Sebab tu membongkar kebenaran. Membongkar kebenaran. Sebab tu kalau siapa nak bagi tip-tip kasih sayang, pastikan kenal dulu sayang tu apa. Sebab tu kadang-kadang mengajar bab kasih sayang, asma pun tak tahu duduk mana. Ismul Azim pun tak tahu terjemahan apa. Tiba-tiba mengakui sayang. Mengakui. Ni. Mengakui. Mengakui. Ni yang kita selalu buat. Yang kita selalu buat yang ini. Mengakui. Kita suka mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku sifat. Sebab patutnya kita kena melakukan. Bukan mengaku. Yang ini af'al. Yang melakukan ini dalam perbincangan ikhtiar. Ataupun usaha. Memang kita kena usaha. Sebab apa? Sifat kita tu manusia. Manusia memang berusaha. Tapi bukan mengakui. Kita mengakui sifat. Ini salah. Tapi mata hati ni, inilah perbincangan dia. Nampak? Inilah perbincangannya. Lalu, kebanyakan orang hanya mengakui kasih sayang, berkahwin contoh 20 tahun. Selama 20 tahun, dia hanya mengakui saja. Dia bukan melakukan. Habis tak nyanduk layan-layan? Itu tak. Dia buat sebab dia mengakui dialah sayang. Jadi perbuatan dia akan hancur binasa. Sebab sesiapanya mengakui sifat Allah pada dirinya, maka binasalah dia. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lau anzalna, sekiranya diturunkan, lau anzalna hadzal Qur'an. Quran ni itu kalamullah. Al-Quran berbicara soal sifat Allah, kekuasaan Allah. Diletakkan pada gunung, gunung pecah.
Tapi manusia, dia letak sifat pada diri. Sebab tu ramai pecah. Pecah rumah tangga. Pecah perniagaan dia. Letak kaya pada diri. Pecah perniagaan dia. Letak sayang pada keluarga. Hancur rumah tangga dia. Bukan sebab orang ketiga. Masuklah orang ke-100 pun. Ni bagi maksimum contoh. Masuklah orang ke-100 pun. Tak ada jadi isu. Isunya kita salah letak sifat. Salah letak sifat bukan pada tempat. Ini yang mengaku. Ini yang berlaku. Pecah jantung hati. Hancur. Sifat diletakkan pada tempat yang salah. Hati-hati. Nampak? Jadi cara ni. Inilah nama dia. Sebab tu bila kata siddiq. Itu yang benar hanya Allah. Kita batil. Kita ni hanya palsu. Kita ni hanya makhluk yang asal tiada. Yang boleh dapat kat dunia ni kerana sifat Allah. Bukan sifat kita. Maka kenapa kita mengakui? Inilah dia panggil kaedah yang tersembunyi. Nampak? Pecah sifat. Sifat diletakkan pada salah tempat. Ini nama zalim. Sifat apa tadi? Dunia tak ada sifat kan? Dunia tak ada sayang. Dunia tak ada kasih sayang. Tak ada. Kalau di dunia ada kasih sayang, kenapa ada orang bergaduh-gaduh dekat dunia ni? Kenapa ada satu negara-negara yang masih berbunuh-bunuhan? Maka dekat dunia ni tak ada sifat kasih sayang. Jadi di mana sifat kasih sayang? Sifat kasih sayang, saya ulang lagi sekali. Pada asma. Sifat kasih sayang itu pada asma. Asma apa? Asma Allah. Jadi letakkan sifat. Contoh, mencari sayang. Mencari kaya. Mencari kuat. Bukan sekadar sebut. Dia kena hayati. Balikkan. Balikkan. Ini nama balik. Kembali-kembali. Jangan letak sifat pada salah tempat. Pada mana ni? Diletak pada dunia. Sifat letak pada dunia akan hancur. Binasa. Tiada. Sebab tu bila kita sifat sayang, sayang ni kita cari salah tempat, cari di dunia. Dunia sifatnya hancur. Dunia sifat dia binasa. Dunia sifat dia tiada. Ada. Sebab itulah ada yang rumah tangganya hancur. Sebab tiada kasih sayang. Hancur. Nak cakap apa lagi? Nampak? Duit ada, banyak tapi miskin. Sebab apa? Dia letak kaya pada duit. Hancur. Dia takkan boleh jadi kaya punya. Dia takkan boleh jadi kaya. Sebab kaya bukan pada duit. Tapi dia letak. Dia letak macam mana? Dia mula menterjemahkan perlakuan-perlakuan yang menentang Allah. Tu dia. Contoh. Apa maksud meletak pada salah tempat? Apa maksud meletak pada salah tempat? Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Contoh ya. Sayang. Bila sayang letak pada suami, apa jadi? Kita akan terganggu sayang ini apabila suami terganggu. Bila ada gangguan pada suami, maka sayang ni tiada. Ini yang berlaku. Dan dia akan buat benda-benda yang Allah murka. Apa maksudnya? Tak taat. Sebab dia nak sayang. Tapi dilihat pada suami. Maka ketika suami dia, Allah uji tidak memberikan apa yang dia nak, maka dia takkan taat lah. Untuk apa dia taat? Dia lupa sayang ini bukan pada suami. Pada Allah. Asma.
Lalu sebab itu apabila dia mengakui sayang itu pada suami, malah pada diri, maka dia tidak akan melakukan ketaatan. Biasanya kalau kita sayang ni, kita letak pada salah tempat, kita tidak akan melakukan suruhan Allah. Orang kalau tahu sayang itu pada Allah, pasti dia akan taat. Pasti. Dia akan buat ketaatan. Contoh kaya. Kaya. Ni sifat. Ni perbincangan hati ni. Ada cerita tentang menangis-menangis. Ada saya cerita pasal menangis-menangis tak? Tak ada tak? Cerita tegas. Cerita tentang taukid. Meletakkan penyatuan itu. Bila kaya ini, dia letak pada apa? Harta. Baik. Jadi apa saja kehendak harta ataupun gangguan pada harta, ada gangguan pada harta, maka dia akan meninggalkan ketaatan. Contoh, Allah uji harta dia tiada, terganggu. Bila kata gangguan dia datang, contoh tiada harta, maka dia akan tumpukan apa yang dia nak, sebab pada harta ni lah akan adanya kaya itu, maka dia sanggup tinggalkan ketaatan. Contoh solat. Solat dilambat-lambatkan kerana dia melihat harta inilah yang mendatangkan segala hajatnya. Apa kena mengena dengan solat? Sepatutnya solat ini yang kita kena kaitkan. Bila solat itu adalah Allah akan bagi sifat kaya. Kaya ini yang Allah akan kawal harta. Itu dia punya susunan dia. Maka kalau takut hilang harta, sepatutnya jagalah kaya ni. Nah, saya bagi contoh lagi satu. Orang takut hilang harta. Takut hilang harta? Takut tidak? Takutlah Ustaz. Mengaku lah takut. Habis cerita. Takut hilang duit? Takutlah Ustaz. Datuk buat apa? Jaga duit atau jaga kaya? Beza ni. Ni, jaga kaya ni. Apa maksud jaga kaya? Jaga suruhan. Kalau takut tak ada, sebab kayanya akan kontrol duit. Kayanya akan kontrol harta. Tapi harta atau duit itu bukan menyatakan ni. Sebab kaya menyatakan Allah. Ni sifat yang akan naik kepada asma'. Ni asma'. Jaga kaya. Ramai orang jaga harta, jaga duit. Simpan. Simpan. Kumpul. Kalau jaga kaya, sedekah. Zakat. Infak. Wakaf. Dan yang paling penting, jaga apa? Jaga hubungan dengan Allah. Ni, hubungan dengan Allah. Ya, ni harta, ni sumpu, simpan, ni hubungan dengan harta. Ni hubungan dengan manusia. Maka dia akan meraih populariti, dia meraih apa yang manusia nak, sebab nak, dia akan buatlah benda-benda, kalau haram, dia buatlah yang haram. Kalau kita menjaga kaya, mana mungkin kita nak buat yang haram? Berapa ramai yang nak jaga kaya dengan jaga suruhan Allah? Mana ada orang fikir jaga suruhan Allah boleh jadi kaya? Contoh suri rumah. Berapa ramai kata suri rumah boleh jadi kaya? Mana ada? Siap kata dah tak ada buat apa-apa dah. Tak ada masa depan lah. Macam-macam statement keluar. Saya dengar. Downgrade, meremehkan amal. Dia lebih bangga dengan wanita yang ada harta. Dia lebih bangga dengan berjuta-juta. Dia tak nampak yang kaya itu hanya Allah, bukan harta. Sekali Allah ranapkan, hancur semua. Ni yang terbaru saya baca.
Mungkin ada sidang jemaah pun baca. Di Pulau Tioman, resort apa? Tutup 50 tahun beroperasi. Apa nama resort tu? Siapa ada baca tadi? Ada nama Berjaya punya land. Berjaya punya. Berjaya Resort. Di Pulau Tioman. 50 tahun beroperasi. Nampak? Allah kan nak buat. Itu 50 tahun tu. Yang ada grup berhad tau. Pun boleh terkesan Allah buat. Kita ni yang baru terkial-kial ni kalau Allah bagi sekali, tertanam terus. Tak nampak. Sebab tu sifat itu nampak patutnya sifat. Itu kita kena zahir walaupun tidak nampak lagi. Yang ada itu benda. Apa sahaja yang dilihat itu benda. Kena ingat tu. Harta, benda. Duit, benda. Suami, benda. Semua benda. Kaya, nafi kan. Ni nanti kita masuklah nafi isbat nanti. Orang solat sunat sebelum subuh, orang paling kaya. Betul? Kalau solat sunat sebelum subuh, kalau solat subuh, tak tahulah. Sunat pun dah paling kaya kalau yang wajib. Sebab tu Nabi kata, laisal ghina an kasratil arad, tidaklah kaya dengan banyaknya harta, walakinnal ghina an nafs, kaya itu dengan jiwa. Nah, betul sedang penonton sedang imam atau Allah SWT. Saya kalau bila tajuk hakikat, kita ceritalah walaupun pahit nak mendengar, kita banyak mempertahankan harta. Wallahi, kalau kita jaga sepatutnya apa yang Allah suruh jaga ni, wallahi, kita akan nampak. Contoh, Allah kekalkan harta. Allah kekalkan harta dia. Bukan sahaja di dunia, malah Allah kekalkan dia sampai ke syurga. Nampak? Saya nak bagi tahu lagi satu contoh bukti bahawa kaitan, hubung kait antara, contoh hubung kait lapisan Allah ni, yang kita cerita lapisan 1, 2, 3, 4, 5 ni. Ni duit. Harta. Ini sifat. Ini af'al. Perbuatan. Ini sifat. Ini asma. Ini pada Allah. Dia sebenarnya memang direct. Semua. Itulah perbahasan. La tataharraku zarratun biiznillah. Harta, duit. Siapa pengasah duit? Ada ke? Ada siapa-siapa buat kajian tak? Pengasah duit siapa? Ada siapa boleh cerita pengasah duit? Kenapa tak berani cakap pengasah duit ni Allah? Ni. Naikkan terus. Tak berani. Kita ingat pengasah duit tu bank negara. Tu cetak duit. Cetak duit boleh tak? Yang mengasah. Tak ada siapa klaim pengasah duit. KLCC tinggi itu pun berdiri dengan izin Allah. Ni guru saya cakap ni. Guru saya cakap, Farid, tengok bangunan sampai nampak Allah. Tu task saya sebelum saya habis pengajian sebagai architecture. Kau tengok bangunan sampai nampak Allah. Macam mana nak nampak Allah tu? Yang nampak batu, nampak kontraktor, nampak arkitek. Sebab kita hanya nak tengok syariat je. Ni, pengasah duit Allah. Sebab tu kalau Allah nak bagi kita lupa dia, maka Allah sibukkan kita dengan duit. Simple lah. Allah nak buat kita lupa dia, senang. Allah nak buat kita lupa dia, Allah buat kita sibuk dengan duit. Lupa. Allah buat kita sibuk dengan duit, habis. Lupa Allah. Ini langsung tak nampak. Af'al nombor 3 ni gaib semua ni. Ini semua gaib. Tak nampak dah. Nampak yang ni. Syariat ni. Kita kena ada duit ustaz. Kita kena duit ustaz. Kita kena duit. Ini diulang berkali-kali. Berkali-kali diulang ni.
Malah lebih parah, dia guna nama Allah pula untuk menyokong statement dia. Ni lebih parah. Nampak? Allah yang menjadikan. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakumul arda. Aku yang menjadikan dunia. Duit ni kan, kalau tengok bahan binaan dia ataupun bahan ciptaan yang buat duit ni kan daripada bumi. Allah. Tapi kita tak nampak. Tak nak kaitkan. Ini satu hala dia turun ke bawah. Terus. Yang kita nampak kaya je, harta, duit. Tak nampak perbuatan ni, af'al ni. Allah yang menciptakan. Tak nampak sifat Allah ni kaya. Kaya Allah. Tak nampak yang maha kaya. Maka semuanya ini akan berlaku kekalutan. Maka berlakulah kehancuran. Apabila kita ambil semua tiga perkara ini, kita bubuh dekat harta, maka sebab itulah binasa. Itulah korun Allah tanam dekat bumi. Korun Allah tanam dekat bumi terus. Nak sangat Allah kata, meh aku tanam terus. Itu dia timpa tu. Itu dia panggil harta karun tu. Habis, nampak duit, solat tinggal. Nampak duit, yang haram jadi. Nampak duit, habis semua. Tak nampak Allah kaya. Nampak orang kaya. Orang kaya. Orang kaya. Malah ada dua. Orang kaya, Allah kaya. Itu nak cerita tentang apa tu? Orang kaya dan Allah kaya. Agak-agak mana yang lebih berkuasa? Kita pun cakap, yelah Allah berkuasa tapi orang kaya pun berkuasa juga. Itu menyekutukanlah. Patutnya orang kaya, yang dimasuk kaya tu adalah dia melakukan perbuatan kaya. Ni contoh. Kita cerita bab kaya lah malam ni. Bagi faham habis sikit insyaAllah. Orang kaya. Sebab adat semua sebut orang kaya. Tak apalah. Kita raikan adat. Walaupun ibadatnya itu kaya itu amal. Sebab kaya je kait dengan harta. Sebab apa bila ada orang harta ni kita panggil orang kaya? Sebab apa? Sebab sepatutnya orang yang berharta ni dia bersedekah. Ni wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah kata dah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebab itulah dikaitkan, orang kaya, orang kaya. Tiba-tiba hartanya dia sedekah, yang lari cukai je. Bukan sedekah betul. Yang nak bebas cukai dia je. Nampak tak? Puan Rahimah Muhammad Yassin. Orang kaya, itu memang dikait dengan harta. Kenapa dia panggil orang kaya? Sepatutnya orang kaya ni digunakan pengantai sebab dikaitkan dengan harta. Harta ni, kalau kegunaan agama, sama ada sedekah atau nafkah. Tu je lah. Dua je. Nafkah, sedekah. Nafkah, sedekah. Kembang lagi, zakat. Ini dah tentu dah. Kembang lagi, infak. Kembang lagi, wakaf. Inilah pengurusan harta bagi agama. Cuma datang kita teori-teori moden ni. Sebab tu dia panggil orang kaya, harta orang kaya tu. Sebab dia akan pergi dekat, dia takkan lari daripada benda ni. Sama ada harta dia pergi zakat, infak, sedekah. Ya, dia akan pergi. Sebab tu panggil orang kaya. Tapi masalahnya orang kaya sekarang ni bukan sebut kaya yang buat benda-benda ni secara total. Tapi kita nampak harta. Ni kita nampak. Habis. Nampak? Patutnya orang kaya melakukan perbuatan kaya. Ni ayat dia. Ni yang sebenarnya. Melakukan perbuatan kaya apa? Perbuatan kaya. Dan penonton sebenarnya mata Allah SWT. Melakukan perbuatan kaya. Apa melakukan perbuatan kaya? Beramal.
Sebab itulah beramal ini membawa kepada kaya. Beramal lah. Beramal dengan zikir. Beramal dengan solat. Beramal dengan selawat. Beramal dengan khidmat. Atau kita pecah pada amal dipanggil badani. Yang dikaitkan dengan jasad. Atau beramal mali. Atau harta. Al-mali. Harta. Yang nama beramal. Itulah kaya. Jadi orang kaya adalah orang yang melakukan perbuatan kaya. Itulah orang kaya. Sekiranya dia ada harta, dia melakukan amal dengan hartanya. Bukan mengumpul harta. Bukan banyak harta. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Walaupun antum semua, anda semua ada duit, katalah 100. Ada 100 je Ustaz dalam poket. Anda sedekah RM50. Itulah orang kaya. Ataupun asal duit dikeluarkan untuk amalan. Itulah kaya. Ini kita faham kaya tu. Oh, banyaknya duit. Oh, banyaknya. Kaya je baca harta. Allahu Akbar. Ini nak explain ni. Allahu Akbar. Nak pecahkan ni. Nak troubleshooter ni. Nak perbetulkan balik. Melakukan perbuatan kaya. Itu bukan dengan mencari harta. Lain sekali saya ulang. Melakukan perbuatan kaya itu bukan dengan mencari harta. Tetapi mencari pahala. Nampak? Melakukan perbuatan kaya itu adalah dengan mencari pahala. Yang mana pahala ini membawa kepada ridha. Ridha siapa? Ridha Allah. Pemilik kaya. Maka Allah yang maha kaya lah akan, dipanggil apa? Buat screening. Allah yang akan menilai. Betul tak dia ni kaya sungguh ni? Allah akan menilai balik melakukan perbuatan kaya ni. Siapa yang menilai? Pemilik kaya. Yang ni Allah yang akan menilai kaya itu. Adakah kaya yang dilakukan itu bertepatan dengan kehendak Allah? Atau kaya itu menurut hawa nafsu? Dia panggil apa? Dia letakkan sifat pada tempat yang salah. Habis. Hancur. Hancur habis. Samalah melakukan perbuatan kasih sayang. Tukar. Kaya ni tukar dengan af'al lain pula. Apa dunia lain yang ada di sini sifat. Tukar kaya itu dengan apa? Sayang. Tukar sayang di sini. Tukar. Ini sifat. Jadi kita sebagai hamba Allah melakukan perbuatan sayang itu adalah dengan mencari pahala untuk mendapat ridha Allah. Satu statement dia. Panjang. Benar. Puan Atika menjana pahala dari harta. Tapi bukan kejar harta. Oh, nampak menjadi pahala dari harta, dia nampak nanti kan ada harta dululah baru ada pahala Ustaz. Allah, dia pusing kat situ juga dia perginya. Nampak? Ada orang dia buat itu semangat. Kita kena ada harta, baru kita ada pahala. Kita kena jadi orang yang hebat dalam ekonomi, baru kita ada pahala. Selawat berkira. Pahala bendanya. Selawat berkira. Baca Quran boleh hilang. Selawat jarang-jarang. Jemaah manjang hilang ya. Mana yang kata cari pahala ya? Nampak? Kaya harta tu pun ujian dari Allah. Bukan kata pun, memang ujian. Memang Puan Raziah Razi, memang ujian. Jadi rugilah kalau yang ada harta. Sesiapa yang Allah takdirkan ada harta, tak menjadi penyebab dia ke syurga. Itulah orang yang rugi serugi-rugi. Dia akan menyesal semenyesalnya. Sebab ada kan. Lain kalau tak ada. Tapi bagi yang Allah bagi, yang tenaga, masa,
Dia tak gunakan untuk pahala. Habis, hancur. Benar Tuan Muhammad Rizal. Tertipu dengan harta, udahnya hidup dunia semata-mata merana. Jadi, sama sifat yang kita tukar. Nampak? Ini namanya melihat. Melihat dengan mata hati. Hanya mata hati saja boleh nampak kaedah melakukan perbuatan ni. Sebab bila sebut perbuatan, dia mesti ada kaitannya balik tadi dengan 5 perkara yang lapisan 5 tadi tu. Kita tak boleh lari. Dan apa yang kita tengah bincang ni adalah siddiq. Inilah siddiq. Melihat dengan mata hati bahawa kita ni hamba Allah yang maha kaya. Hamba Allah yang maha kaya dengan sifatnya yang maha kaya menjadikan kita orang kaya. Kaya apa? Kaya dengan melakukan amal, lalu dilakukan untuk mencari pahala, untuk mendapat redha-Nya. Itulah. Jadi reconnect disconnected balik lah jadi. Pop, hilang, lupa. Lupalah Ustaz. Lupa. Itulah pengajian. Tu dia. Dah tahu nampak macam jelas dah ni. Disconnected balik jadi. Terutama bab sayang. Kasih sayang. Allah, payah nak faham bab kasih sayang. Bab kasih harta ni memang payah faham. Sebab sifat ni memang takkan nampak melainkan Allah izinkan. Saya terang macam gini pun. Supaya Allah izinkan nampak. Benar Puan Fazilah. Bila letakkan sifat pada perbincangan yang hak, maka kita akan mampu menundukkan perasaan kita insya-Allah. Contoh, kaya. Kita letakkan pada sifatnya. Yakni yang maha kaya. Maka kita takkanlah nak perasan kaya pula. Perasan kaya dengan pakai beg Chanel. Perasan kaya dengan pakai hebat-hebat mewah-mewah. Untuk dipandang kaya ke? Mana tak kenal lagi lah tu. Itu kalau orang tak kenal, mana nak kenal lah tu. Nampak? Betul tu Ustaz kata. Betul lah. Kelap faham lepas kena makan mie goreng lupa. Nampak jelas aliran siddiq. Alhamdulillah Cik Maya. Bagus. Alhamdulillah syukur. Kita terlalu tertipu dengan amal dan dengan beramal sebenarnya mahukan dunia. Benar. Kita tertipu dengan perbuatan yang mana perbuatan bersalahan tadi. Kita ingat kita ni melakukan itu mengakui. Kita mengakui kaya. Itu dia. Kita mengakui diri kita lah yang kaya. Kalau kita tak kaya, siapa lagi Ustaz? Kalau kita yang tak kayakan diri kita sendiri. Tertipu dah tu. Nampak? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ni, itulah kalau kita lihat balik perbincangan kita tadi apa? Yang mana, kalau tengok susul jalur tadi, ni dia. Alhamdulillah. Sebab itulah Tuan surah Najayah. Batu kita macam mana pun Allah Ta'ala takdirkan. Alhamdulillah. Ini makna Allah nak bagi faham lah ni. Bukan sebab saya. Allah datangkan ke facility. Facility-nya untuk ni, whiteboard ni. Kau tak jenuh ke nak padam buka. Jenuh nak tulis kat whiteboard. Sebab ini memang kena ada tamsil. Ni Allah suruh. Bagi tamsil, bagi nampak. InsyaAllah. Bagus Puan Fazilah. Alhamdulillah. 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 Jadi bila kita begitu, bila kata Allah Maha Kaya, jangan lagi susah hati. Jangan lagi susah hati. Yang tak ada harta, kaya ada tidak? Kaya ada tidak? Kaya adalah. Harta ada tidak? Harta tak ada. Kalau ada harta pun, janganlah tiba-tiba melompat macam jadi orang cerita Aziz Satar tu kan, jalan pun macam ni lah tu. Tu maknanya tak betul lah tu. Itu cerita. Itu senario kehidupan. Kita akan berubah perwatakan. Lain macam lah tengok dia ni. Nabi SAW penghulu bagi seluruh Nabi. Penghulu sekalian manusia pun masih lagi sedar sebagai hamba Allah. Kita bawa pakai sifat sikit, dia dah perasan dah. Perasaan kaya, perasaan kuat, perasaan sayang.
Benar, nampak dengan mata zahir, faham dengan mata hati. Betul dah tu. Sebab itulah keluarnya perbahasan. Jaga-jaga apa yang kita lihat supaya tidak terganggu apa yang kita ingat. Jaga-jaga apa yang kita lihat. Itu namanya jaga mata tu. Supaya tidak mengganggu apa yang kita ingat. Kita berambil jangan tengok kosong. Betul. Contohnya saya cerita tentang kekuatan hang tuah tu kan. Di manakah letaknya kekuatan hang tuah? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya? Kekuatan hang tuah terletak pada hurufnya ta. Ta. Kalau ta tukar pada ba. Ba ni apa? Ba ni nak cerita dengan ni lah. Kuat. Kuat itu kan sifat. Kuat kan sifat. Jadi di manakah letaknya sifat kuat? Pada nama, nama siapa? Bismillah, nama Allah. Bukan nama keris. Bukan nama tuah. Bukan nama tenaga. Nama Allah. Di manakah letaknya kekayaan? Di Mercedesnya kah? Di motornya kah? Sama. Kekayaan terletak pada huruf ba. Nampak? Jadi sedang penonton semua mata Allah SWT. Bila kita berubah terkesan dengan sifat yang mana disalah ertikan itu, maka kita tidak akan mampu melaksanakan perbuatan itu. Percayalah, kita tidak akan menunjukkan kaya. Kita akan jadi bakhil. Kita akan nampak kedekut. Kita akan nampak sombong. Dia akan jadi terbaliknya. Kalau kita gagal melakukan perbuatan ni, perbuatan yang mana dikaitkan dengan amal ni, kita nak memiliki sifat itu, maka Allah akan alihkan sebaliknya kepada keburukan. Nampak? Ya Tuan Raja Sarizal, itulah dia fitnah, tarikan sekeliling banyak sangat. Betul? Sebab tu beramal itu mesti dengan kefahaman. Dia tidak boleh kalau beramal tanpa kefahaman, amal itu tidak diterima. Hati-hati. Kita kuat dan berdaya dengan izin Allah. Boleh. Puan Razia cakap dia kita kuat dan berdaya dengan nama Allah. Terus. Kalau ada pengajian dah tak ada sebut dengan izin. Sebut dengan nama Allah. Pakai terus. Orang nanti interview, nanti mana contoh yang dalam ni, Allah bagi, Alhamdulillah, lepas ni, fa'innamal usri yusra. Lepas dia susah, jadi senang. Orang tengok, beratanya kamu ni, beratanya kamu ni, nampak berkembanglah hidup kamu ni. Jawab dengan kebenaran. Alhamdulillah. Yang kamu lihat ini adalah dengan nama Allah. Dengan kaya Allah lah. Allah menzahirkan kekayaannya melalui harta-harta ini. Dengan nama Allah, sebut nama Allah. Kayanya kamu dengan suami kamu ni. Dengan nama Allah lah aku menyayangi suamiku. Jawab dengan nama Allah. Kaitkan. Pukul berapa? Tu dia. Kelas perdana pukul 12. Masya Allah. Baru perasan pukul 12. Terima kasihlah mana yang masih setia bersama. Walaupun yang lain juga dah ruyuk separuh dah. Tak apalah. Alhamdulillah. Jadi kita pun dah nampak kena pastilah kat mana kita punya sistem yang breakdown tu, crash tu. Kita dah cuba atasi, insya-Allah bantu. Maka Alhamdulillah. Ustaz, kaya buat hibah amalan kebenaran tak? Kaya buat hibah. Okey, baik. Hibah tu untuk apa? Tu tanya dulu hibah. Sedekah, hadiah. Kalau kita kaitkan dengan sedekah, amalan lah. Kalau hibah sekadar hadiah kosong, tak niat kau untuk sedekah pada isteri ke, pada anak ke, dia tak jadi apa. Sebab tu kena tahu kedudukan hibah ni apa. Adakah sedekah? Dia antara sedekah, infak, wakaf, atau bagi je. Hibah. Hibah tu habuan. Habuan tu dalam bentuk apa? Kalau habuan itu kita terjemahkan ini sedekah atau infak. Pahala lah bagi kita. Hilang mengantuk. Luar biasa. Alhamdulillah. Tak apa esok cuti.
esok cuti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Batulah kita drag sikit. Baik. Jadi itulah dia, kita buat kesimpulan, membongkar kebenaran dan membenarkan. Nanti kita akan sambung dalam muka surat seterusnya nanti, pada perbincangan seterusnya besok insya-Allah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Baik, syukur pada Allah. Dengan Allah jugalah kita mengenalnya. Dengan ilmunya lah kita mengenalnya. Sebab hanya Allah sahaja yang akan mampu menterjemahkannya. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua yang sudi terus bersiaran dengan saya. Kuliah perdana ni. Sampai dah masuk ke pukul 12 ni. Masih lagi cerah mata. Alhamdulillah. Itulah. Jangan lupa nak lagu tadi. Ya. Nanti Puan Raimah nanti. Okey. Intro baru. Hari-hari tak ada. Besok insya-Allah. Okey. Baik. Saya rasa cukup setakat itu perbincangan kita pada malam ni. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. Terima kasih banyak. Lantunan jiwa, tak apa, besok-besok insya-Allah. Baik, jadi cukup setakat itu kita berhenti dekat muka 45. Kita masih dalam tajuk membongkar kebenaran dan membenarkan. Dan besok insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita. Dan masih dalam tajuk ini, dan kita akan kupas lagi